Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita masih diberi peluang untuk terus berkhidmat sebagai hamba Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pada ketika video ini dirakamkan, hari ini dah 3 Ogos. Maknanya dah 3 hari dah peraturan memakai face mask dijalankan, dikuasakan. Hebat betul datangnya COVID ni. Banyak perkara yang tak pernah terfikir, tak pernah terlintas di hati, di minda kita, hari ini sedang dijalankan, sedang dikuasakan. Antaranya face mask kan. RM1,000 besar tu, sahabat. RM1,000. Dan tak pakai face mask RM1,000. Mungkin kalau kita boleh damaikan hati kita, kita boleh andaikan begini, boleh kata begini. Dan RM1,000 tu tak semahal harga nyawa kita, harga nyawa orang lain. Maka kita wajibkan diri kita memakai face mask untuk keselamatan diri kita, untuk kehidupan kita, kehidupan orang lain juga. Kalau kita mungkin ada gejala atau tanda-tanda diserang COVID-19, tapi kita tak sedar, mungkin dia memberi kesan pada orang lain. Maka kehadiran face mask tu salah satu ikhtiar kita terima kan. Walaupun harganya mahal, RM1,000. Bayangkan kalau ada antara mereka yang didenda RM1,000 tu mempunyai pendapatan bulanan, gaji mereka hanya sekitar RM1,000, RM1,100, RM1,200, RM1,500, RM1,400 kan. Tak tolak gaji tu, tak tolak lagi nak bayar kereta, nak bayar rumah bagi mak ayah, komitmen barang dapur dan sebagainya. Kalau lelaki kena beri nafkah, maka kalau didenda RM1,000 tu memang besar lah, memang terkesan lah. Dan ramai orang tak perasan bahawa kan, dengan denda tu sebenarnya akan menarik, memberi impak negatif kepada mereka yang berpenghasilan rendah kerana kesan bulanan mereka nanti. Tapi semuanya bergantung pada kita. Kalau kita ada disiplin, kalau kita ada kesanggupan, kesungguhan, insya-Allah semuanya akan dapat diatasi. Hanya kita minta bahagian pihak kuasa kan, pendapat kita kan, jangan teruslah denda orang kan. Kadang-kadang ada orang benar-benar terlupa sebenarnya sebab benda baru. Benar-benar terlupa kan. Berapa ramai orang terlupa nak tutup aurat kan. Ada kena saman, tak kena saman kan. Saman Allah nanti itu neraka. Saman Allah tu adalah siksaan di neraka Allah SWT. Faham tak? Itu surat saman Allah. Berapa ramai orang terlupa nak tutup aurat. Faham ke faham? So benda-benda seperti face mask ni benda baru. Dan mungkin kita perlu peringatkan orang, memberi nasihat secara berterusan kan. Ada orang memang benar-benar terlupa, bukan tak nak, tak bertanggungjawab, memang benar-benar terlupa kan. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad kan. Dan perkara seterusnya adalah kan, betapa kita ni cukup bimbang dengan face mask ni kan. Kena tutup muka sebab khawatir kita terhadap penyebaran penularan COVID-19. Tapi sejauh mana kita bimbang tentang akhirat kita? Berapa ramai daripada kita masih lagi tidak tutup aurat. Dengan kehadiran saman bernilai RM1,000 tu kan, memaksa rela masyarakat khususnya umat Islam untuk menutup muka. Tapi tidakkah kita sedar bahawa Allah sediakan neraka bagi orang yang engkar kepada perintah Allah? Allah sediakan neraka bagi orang yang melanggar perintah Allah. Dan antara pelanggaran yang biasa dilakukan oleh manusia adalah menutup aurat. Kita tutup muka kita, tutup mulut kita kan, kerana kebimbangan kita terhadap penularan COVID-19, takut kena saman. Tapi bagaimana kehidupan kita di akhirat nanti kalau hari ini kita tak tutup aurat kita? Sejauh mana kekhawatiran kita terhadap COVID itu kan, tidak sebesar kekhawatiran kita terhadap akhirat kita, kehidupan akhirat kita.
Kan? Sepatutnya kita mengharapkan dengan adanya face mask ini satu sindiran yang tajam, satu teguran yang keras ke atas umat manusia, khususnya umat Islam, untuk tutup aurat. Kita sanggup tutup muka kita yang selama ini menjadi lambang kebanggaan sebagian besar wanita. Contohnya remaja wanita, kan? Sebab wajah itu menarik perhatian orang, tapi hari ini dah kena tutup. Yang dulunya banyak orang kutuk dan hina orang pakai purdah, hari ini secara tak langsung kita dah memakai purdah. Kan? Tapi sejauh mana kehadiran face mask ini memberi kesan kepada hati kita untuk tutup aurat? Saya cadangkan pada jawatan Islam untuk buat kempen secara besar-besaran, sungguh-sungguh, untuk memanjangkan face maskku kepada tempat lain. Kalau kita lihat KKM berjaya untuk memaksa rela masyarakat Malaysia, khususnya umat Islam, untuk tutup muka, maka mengapa tidak kita berusaha bermati-matian untuk membawa kempen dakwah ni, iaitu menutup aurat sebagai agenda utama yang perlu diberi keutamaan. Kita boleh tutup muka, maka kita juga boleh tutup aurat. Dia bukan sekadar orang perempuan saja, beramai juga remaja lelaki, orang dewasa Muslim yang masih lagi pakai seluar pendek yang membuka aurat. Kan? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala Muhammad. Cuba kita fikir-fikirkan, kan? Betapa face mask ini membuka ruang untuk kita berkempen, berdakwah untuk tutup aurat. Bagaimana face mask ini, kan, membuka ruang kepada kekhawatiran manusia terhadap keselamatan, kesihatan dan nyawa mereka. Kan? Mengapa tidak kita ambil kesempatan besar ini, kan, untuk membawa umat manusia khususnya untuk khawatir dan bimbang terhadap kehidupan akhirat mereka yang pasti tak keselamat kalau aurat ni dibuka. Kan? Kita takut sakit, sebab tu kita tutup. Kita gunakan face mask, kita takut sakit. Tidakkah kita faham bahawa, kan, menutup aurat itu juga boleh menutup kesakitan kita di akhirat nanti? Cuba fikir-fikirkan. Ibu dan ayah, gerakkan kempen untuk tutup aurat anak-anak anda. Kepada pendakwa-pendakwa, teruskan usaha untuk mengajak masyarakat Muslim untuk tutup aurat. Kepada semua kita, wajibkan diri kita untuk tutup aurat. InsyaAllah. Ingat, kita tutup mulut kita, gunakan face mask, itu tidak bermakna, kan, mulut kita akan tertutup sama untuk tidak menghina, mencaci, memfitnah orang. Tapi kalau kita tutup aurat, insya-Allah ia akan membuka satu lembaran baru dalam kehidupan kita untuk dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Insya-Allah. Fikir-fikirkan, face mask RM1,000. Tutup aurat, surat samannya lagi mahal, neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu alam. Teruskan perjuangan, fikir-fikirkan.